Selalu kita dengar dalam kehidupan kita ni, kita mungkin mengenali seseorang tapi mungkin tidak mencintainya. Kita mungkin mencintai seseorang tapi adakah kita benar-benar tahu kepribadiannya? Hashtag deep. Jadi itu sebenarnya kita perlu cari adakah kita mengenali kepribadiannya dan kita mengamalkan segala sunnah-sunnahnya. Betul. Tak kenal maka tak cinta, Rasulullah cinta hati kita. Ini yang kita bawakan di perbincangan kita bersama dengan dua orang tetamu. Senyum sikit. Yang pertama sekali kita bersama dengan Ustaz, maafkan saya. Ustaz Hanafiah Malik, seorang pendakwa bebas. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, hidup lagi. Saja je bagi tersenyum sikit. Baik. Dan kita juga bersama dengan Encik Razin Mastika yang tadi elok menyanyikan lagu Rasulullah tersentuh hati saya. Dan kalau Encik Razin nak tahu, itulah antara lagu yang sering kali dinyanyikan sewaktu saya membesar di sekolah dulu. Semua orang daripada kecil dengar lagu lama. Kita pun sempat juga ngikut-ngikut juga lirik-lirik tu. Betul. Okey, mungkin kita nak tanya pada Ustaz terlebih dahulu lah. Kalau kita lihat, saya sebenarnya cukup tertarik jugalah. Sebenarnya kepribadian Rasulullah ni sebenarnya bukan saja diktiraf oleh kita orang Islam saja, tapi kalau memetik kepada buku daripada Michael Hart mengatakan 100 most influential people di dunia ini, nombor satu adalah Rasulullah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan juga bersama kita. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu Ustaz berceramah di sebuah kawasan masjid dan tiba-tiba seorang pendengar ceramah Ustaz, dia berdiri. Dia kata, Ustaz, saya ni jahat. Saya banyak buat maksiat. Tapi saya dah berubah sebab pada satu malam saya bermimpi jumpa Rasulullah SAW dalam mimpinya. Masya Allah, saya tanya, wahai Pak Cik yang mulia, terangkan bagaimana wajah Rasulullah, macam mana Pak Cik boleh bermimpi jumpa Rasulullah. Dia kata dia berada di tengah-tengah padang pasir. Masya Allah, berjalan berbatu-batu. Dia dah tak mampu berjalan, dia merangkak. Sebab dia terlalu dahaga, dia terpaksa mengesot untuk mencari air. Tiba-tiba dalam sekoyong-koyong Fata Morgana padang pasir, dia melihat seorang lelaki menaiki kuda warna putih, memakai jubah warna putih, hampir pada dia rangkul tengkuk dia dan beri dia minum air. Tegukan pertama dia rasa dahaganya hilang untuk selamanya. Tegukan kedua, Masya Allah, Tabarakallah, dia rasa tenaga dia lebih hebat daripada sedia kala. Lantas dia berdiri dan memeluk orang tersebut sambil berkata, terima kasih. Dan siapakah namamu? Orang tersebut memberitahu, aku Muhammad Rasulullah. Wahai Pak Cik, terangkan macam mana wajah Rasulullah. Dia kata Nabi punya wajah berseri-seri. Dia datang menaiki kuda warna putih, memakai jubah warna putih. Rambut Nabi panjang sampai ke arah bahu berwarna putih. Janggut Nabi panjang berwarna putih. Saya kata, Pak Cik, itu bukan Nabi. Bukan Nabi. Itu mungkin Gandalf. Ataupun... Ustaz. Okey, saya pun terfikir juga kan. Mungkin Gandalf ataupun kalau berisi sikit Santa Claus. Allahu Akbar. Nak ordering Pak jadi dia. Sebenarnya Bukan. Bukan. Tak kenal maka tak cinta. Maka di luar sana ramai sangat yang berbohong. Konon-konon jumpa Nabi. Sebenarnya tidak. Sebab kita tak kenal Nabi. Rambut Nabi berwarna hitam. Janggut Nabi berwarna hitam. Ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Ali mengira Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah sebelum subuh hari Isnin. Nabi wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah hari Isnin selepas subuh. Masya Allah. Masya Allah. Cuma Nabi dikebumikan pada hari Rabu ataupun hari Khamis selepas solat Asar. Masya Allah. Sayyidina Ali ketika melihat jenazah Rasulullah SAW, dicium dahi. Dikiranya berapa banyak rambut di kepala Rasulullah. Dan didapati di kepala Rasulullah ada 10 helai uban. Di janggut Nabi ada 4 helai uban. Masya Allah. Ketika wafatnya Rasulullah 63 tahun, kepala Nabi hanya ada 14 helai uban. Ada pendapat kata 17. Wallahualam. So bagaimana Pak Cik ni boleh bermimpi rambut putih, janggut putih. Yeah. Agak malam tu dia layan Lord of the Rings barangkali. Wallahualam. Okey dah. So Masya Allah, dahi Rasulullah SAW kepalanya besar. Di kepala Nabi ada pelbagai sunnah. Ambil 5 je. Pertama, Nabi bersikat. Sebab tu kita sayangkan Nabi, cubalah bersikat. Biar rambut kita kemas. Nombor 2, Masya Allah, berserban. Ustaz, Abu Jahal pun pakai serban. Kita tak nak buat perbincangan ke arah tu. Yang ketiga, berbekam. Hari ini ramai orang kena penyakit stroke, darah tinggi, kencing manis. Sedangkan hadis Nabi, kalau kita tengok Ibn Qayyim, dia karang satu kitab Tibbun Nabawi,
kelebihan berbekam. Tapi kita tak nak bekam. Yang keempat, di kepala Rasulullah SAW melamakan sujud. Lama sujud. Dan Masya Allah, kita kena buat sujud syukur. Satu hari Abdul Rahman bin Auf dia berjalan daripada kota Mekah ke kota Madinah kerana dia lambatnya berhijrah. Sampai di kota Madinah dia kata, wahai penduduk Madinah, di mana kekasih hatiku? Kami tak tahu. Seorang pakcik datang beritahu, wahai Abdul Rahman bin Auf, kat sana. Berlarilah dengan sisa tenaga yang ada. Dilihat Nabi lamanya sujud. Sujud lama sangat, terdetiklah hati adakah Nabi wafat. Tetapi dia pujuk hatinya mungkin Nabi sedang menerima wahyu. Habis dia lama sujud, Nabi pun bagi salam, terus beri salam dan kemudiannya mereka bersapa. Dan lazatnya Nabi duduk sujud tu, kamu siapa? Oh, sedih Abdul Rahman bin Auf. Akulah sahabatmu Abdul Rahman bin Auf. Masya Allah. Adakah wahyu turun? Tadi aku didatangi Jibril, barang sesiapa yang memberi salam kepada aku walaupun aku telah meninggal dunia, maka aku mampu menjawab salamnya. Aku terlalu gembira. Dan kemudiannya barang siapa yang berselawat ke atas aku sekali, maka Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Masya Allah, ini kita kena ambil. Manusia ni manusia yang special. Bukan kekasih hati kita saja, tetapi Habibullah, kekasih Allah. Kerana apa? Kerana akhlaknya. So, majak lagi kalau nak cerita pasal peribadi Nabi. Ustaz selalu sebut 3S. S pertama, sirah. S kedua, sunnah. S ketiga, sifat. Di samping rupa-rupa hujung Nabi, hujung rambut Nabi hingga hujung kaki. Ustaz cerita mudah. Bibir Nabi suka senyum. Senyum. Bibir Nabi mendahului salam. Bibir Rasulullah SAW yang mulia suka mengucup orang-orang yang baik. Mata Nabi ada 3 sunnah. Pertama, berjaga malam, qiyamul lail. Kedua, menangis bila mendengar ayat-ayat tentang neraka, takutnya Nabi. Mengenangkan nasib kita, Nabi takut umatnya masuk neraka, Nabi menangis. Dan ketiga, Nabi suka melihat benda indah sambil memuji Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Dan hidung Nabi ada 3 sunnah. Sunnah di hidung Rasulullah yang mancung, handsome, tetapi lubang hidungnya tak besar. Tapi Masya Allah, yang pertama memasukkan air ketika berwuduk. Kita cerita sunnah yang besar-besar. Sunnah menyempurnakan wuduk pun kita tak masuk. So, duduk, keluarkan balik. Dan Masya Allah, yang kedua Nabi suka wangi-wangian. Wangi-wangian Nabi ada 3 Nabi suka. Pertama, gaharu. Kedua, berasaskan air mawar dan kasturi. Dan Masya Allah, di hidung Rasulullah juga, kalau bersin sebut apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Hashim, excuse me. Allahu Akbar. Muka Jawa, muka Banjar, tapi excuse me. Sebut Alhamdulillah. And then nak sebut excuse me boleh. Yang dengar jawab apa? Yarhamukallah. Habis. Bibir. Hati Nabi yang paling baik. Pernah dalam satu peristiwa hijrah, Nabi dikejar oleh pembunuh upahan yang paling mahal, Suraqah bin Malik. Sikit lagi Nabi nak dipancung. Tiba-tiba bantuan Allah, kuda Suraqah terpijak seketul batu. Terpelanting Suraqah ke bawah, Suraqah bingkas bangun, ambil pedang nak pancung kepala Nabi. Kedua belah buku lali Suraqah ditelan pasir jelus. Makin Suraqah meronta, makin pantas pasir jelus ke arah dada. Nabi yang dah lari jauh dengan sisa tenaga yang ada berlari balik. Buka serban baling ke arah Suraqah. Wahai Suraqah, sambut serbanku ini. Maka tiba-tiba Abu Bakar yang dah lari jauh kata, ya Rasulullah, bukankah orang ini ingin membunuhmu? Apa jawab Suraqah? Pandang tepat ke arah mata Abu Bakar sambil berkata, bukankah dia juga umatku? Allahu Akbar. Orang nak membunuh, buat jahat. Bukan sekadar memaafkan, melupakan, tetapi Nabi tetap menolong orang yang berada dalam, orang yang nak membunuhnya berada dalam keadaan kesusahan, Nabi tetap tolong. Bersihnya hati Nabi, sucinya jiwa Nabi, tak tertanding. Bak kata nasyid tadi, Masya Allah, tak tertanding. Masya Allah, Allahu Akbar. Baik. Oh, cara Ustaz bercerita membawa kita memang kita membayangkan betapa hebatnya tu. Dan betapa hebatnya kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merinding sebenarnya saya dengar. Dan tadi awal-awal tadi saya dah merinding dah juga dah. Rupa-rupanya lain pula plot twist Ustaz bagi kat kita. Masya-Allah. Okey, tapi tadi Ustaz kata nak kenal ya, sirah maknanya sejarah-sejarahnya. Sunnah apa yang dilakukan kita amalkan, dan juga sifat tu, sifat-sifat yang kita harus
contohi dan juga kita amalkan sebenarnya. Baik, okey, dah banyak kita dengar daripada Ustaz Hanafiah. Tapi kan Encik Razin, kalau boleh kongsikan juga. Kita sekarang ni boleh dikatakan di zaman moden, di tahun 2023 ini. Banyak sangat cabaran, banyak sangat dugaan yang ada di sekeliling kita. Bagaimana sebenarnya untuk kita sebagai umat Islam untuk kita lebih menghargai kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan baginda sebagai idola kita? Yang pertama sekali saya kira kalau kita cakap tentang sekarang, masyarakat yang ada sekarang, generasi yang ada hari ini, of course bukan generasi yang dahulu, yang mungkin banyak membaca, mungkin suasananya sangat berbeza, tiada teknologi yang advance bagaimana hari ini, dan pendekatan untuk kita membuatkan mereka mengenali dengan mencintai Rasulullah juga berbeza. Macam kami, sebagai contoh, kami di kalangan orang muzik, penasyid dan sebagainya, kami menjadikan lagu sebagai salah satu medium untuk kita memperkenalkan ciri-ciri, kita mempromosikan cinta pada Rasulullah SAW sebagaimana lagu yang kita persembahkan tadi. Dan seharusnya pelbagai lagi kaedah, approach yang harus kita lakukan. Sebab generasi hari ini tentunya mereka lebih mesra dengan media sosial sebagai contoh. Jadi yang paling penting pada saya adalah bagaimana setiap orang menjaga juzuk masing-masing. Bukanlah kita kata tidak penting untuk berkuliah sebagaimana dulu, tidak. Yang berkuliah sebagai biasa di masjid, menyampaikan dakwah. Sekarang kita ada ramai juga kawan-kawan kita yang menjalankan strict dakwah. Dia tidak saja bertumpu di masjid. Kita pergi ke lapangan, di bandar-bandar, di pekan-pekan untuk mengedarkan risalah, untuk bercakap, untuk menceritakan kebaikan dan sebagainya, bersahabat dan sebagainya. Itu adalah satu contoh inovasi lah kita kata dalam kita berdakwah dan menyebarkan kebaikan, menyebarkan tentang cerita-cerita tentang Rasulullah. Dan selain itu juga bagaimana kita melihat istilah influencer sekarang di media sosial juga memainkan peranan mereka dengan membuat konten-konten berkaitan dengan Rasulullah. Ini adalah usaha-usaha yang harus kita gembeling bersama. Dan ia tidak harus berhenti ketika Maulid Rasul semata-mata, tapi kita harus menjadikan Maulid Rasul adalah sebagai satu milestone untuk kita mengingati bahawa kita ada satu tugas, bahawa hari ini kita ada satu tugas untuk kita memperkenalkan Rasulullah SAW. Kita tahu adik-adik kita, anak-anak kita hari ini mungkin tidak begitu terdedah kepada cerita-cerita dan sebagainya kerana mereka lebih dengan jangkauan maklumat yang pelbagai di YouTube dan sebagainya, macam-macam platform yang ada. Jadi mereka banyak lagi adiwira lain, hero-hero lain yang mereka nak contohi ya. Mereka kagumi mungkin dengan ada yang fiction, ada yang betul kan. Tapi yang paling penting kita sebagai yang ada kesedaran, yang ada ilmu, yang ada mengetahui tentang kebaikan Rasulullah, kepentingan untuk kita berkongsi tentang cinta pada Rasul ini, maka kita harus berkongsi dengan mereka, membuat konten, kita bercerita mungkin untuk adik-adik kita, anak-anak kecil-kecil, mungkin kita boleh membeli buku-buku yang berkisarkan tentang Rasulullah, tentang sirah dan sebagainya. Kerana kita harus sangat penting untuk mereka kenal dan mereka tahu bahawa Rasulullah SAW ni adalah qudwah hasanah kita. Rasulullah ni umpama contoh terbaik untuk kita ikuti sebagai seorang manusia yang taat pada Allah dan sebagainya. Jadi masing-masing siapa pun kita di atas muka bumi ini, artis ke kita, penyanyi ke kita, ustaz ke kita, guru ke kita, ibu bapa ke kita, semuanya harus mainkan peranan dengan di juzuk masing-masing supaya generasi yang ada pada hari ini, generasi yang akan datang juga akan terus memahami dan mengenali Rasulullah dan juga mempunyai rasa cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Betul lah. Dan orang kata setiap daripada kita ni ada peranan masing-masing yang perlu kita bawa. Maknanya hari ni saya nak menyerulah kepada semua macam TikTokers ke influencer. Memang macam Cik Razi kata hari-hari kita kena buat, tapi mungkin hari ni titik tolak ataupun kita memperbanyakkan konten-konten. Betul tu. Orang kata kalau nak FYP tu kasih tentang konten-konten Rasulullah ni, kasih naik FYP hari ni. Tapi banyak sebenarnya kalau kita tengok di paparan TikTok tadi pun banyak, ramai yang suka berkongsi. Dan Ustaz Hanafiah, maafkan saya kalau saya tersalah, tetapi ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang mengatakan berwasiatlah kamu supaya berbuat baik kepada isteri kamu. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu juga telah menghalalkan persetubuhan bersama mereka dengan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, bagaimana sebenarnya untuk kita melihat kepribadian seorang Rasulullah ini yang sangat kita cintai, menyantuni isterinya, berbuat baik terhadap isterinya? Mungkin ada sunnah-sunnah yang Ustaz sendiri boleh kongsikan. Alhamdulillah. Ini bila sebut dengar ni. betul. Yang pertama sekali kita kena ingat bahawa Rasulullah SAW sangat menyayangi
semua umatnya. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Bila perempuan, kerja Rasulullah SAW ada 3. Pertama, memuliakan perempuan. Wanita ni dimuliakan dengan meletakkan bahawa syurga itu di bawah tapak kaki seorang ibu. Kerana zaman jahiliah dulu, orang perempuan ni dianggap hanya alat pemuas seks saja. Anak-anak perempuan yang lahir memalukan keluarga tersebut. Dan ada kanak-kanak yang belum berusia 9 tahun kerana terlalu malu dengan memiliki anak perempuan, mereka ditanam hidup-hidup. Kezaliman tersebut, kejahilan tersebut kerana perasaan malu. Dan Rasulullah telah menyelamatkannya. Dan ketiganya, tuan-tuan, tak lain dan tak bukan membimbing. Bimbing ni supaya para wanita menjadi taat kepada Allah Ta'ala, juga taat pada ibu dan ayah. Kaedah dia bagi mudah. Jalan mudah untuk seorang wanita ke syurga ada 3. Pertama, taat pada Allah dan Rasul. Kedua, taat pada suami kalau ada suami. Dan yang ketiga, tak lain dan tak bukan menjaga kemaluan. Itulah dia. So mudahlah nak masuk syurga. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan ketika peristiwa Isra' Mi'raj, aku melihat ramai wanita di dalam neraka. Cuma perbanyakkan bersedekah dan juga beristighfar. Kenapa? Kerana 3 ni tak mampu. Kadang-kadang dia mampu taat kepada Allah. Mana kuliah muslimat semua dia pergi. Kuliah duha dia pergi. Mengaji Al-Quran bagus. Tahajud bagus. Tapi derhaka pada suami. Banyak mulutnya, perkataan mulutnya menyusahkan hati suami, smash suami, kecam suami, merendahkan suami, mentang-mentang gaji suami rendah. So na'udzubillah min zalik. Dan disebabkan perasaan orang lelaki ni, kena ingat hari ni ya Allah, perempuan hatinya di mulut, lelaki mulutnya di hati. Dia simpan. Dengar tu perempuan. Simpan. Oh, dia tambah. Nasi tambah best. So, Ni macam tambah perasa ni. Betul. So, Masya Allah. Jadi, Rasulullah SAW mengajar supaya perempuan kawal sikit mulut. Orang lelaki bersihkan hati. Dan akhlak Rasulullah terhadap isterinya, Masya Allah, sangat menyayangi. Rasulullah mempunyai akhlak yang luar biasa. Kat rumah dia bukan jadi bos. Dia jahit baju dia sendiri. Macam Farin kan. Jahit mana yang koyak baju sendiri, gosok baju sendiri. Dia tak menyusah. Tolong sapu sampah, kerja rumah, masak sama-sama. Kan? Itu akhlak Rasulullah. Menyebabkan para isterinya sangat sayang. Dan Masya Allah, kasih sayang terhadap isteri pertama Rasulullah SAW tak terbanding. Kerana itu Rasulullah SAW tidak pernah memadukan isteri pertamanya. Sehinggalah Khadijah meninggal dunia, barulah Rasulullah berkahwin ramai. Dengar tu orang lelaki. So, ini nanti tambah. So, kita tunggulah. InsyaAllah. Masya Allah. Jadi sebenarnya sebagai seorang suami mesti membimbing isteri dan menyayangi dan juga membantu. Kadang-kadang kita salah faham. Orang lelaki dia duduk kat rumah jadi bos kan. Betul. Tapi sebenarnya akhlak Rasulullah ni dia membantu isteri dia sebenarnya. Betul. Dan kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ni kan, kita bukan nak menuding jari ataupun kita nak menuduh suami yang begini, isteri yang begini. Tetapi bagaimana sebenarnya untuk kita ambil iktibar daripada kepribadian Rasulullah ini dalam kita mewujudkan sebuah keluarga, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin sebelum kita ke Encik Razin, Ustaz boleh tambah sedikit. Saya tambah simple je. Masalah rumah tangga hari ini is come from words. Kata-kata. Words can make war. Words can make peace. Perkataan boleh menyebabkan peperangan, perkataan boleh menyebabkan kedamaian. Pilihan di tangan pasangan. Kita nak tentukan rumah tangga kita ni bahagia tak bahagia. Belajar bercakap dengan benda yang baik. Kadang-kadang diammu menyebabkan suaramu lebih kedengaran. Diam, terdiam. Suami pun kata, kenapa bini aku diam? Tak ada apa bang. Jadi benda tu sampai. Bukan semua yang kita nak cakap pada suami kita, kita perlu cakap. Bukan semua yang kita nak luahkan pada isteri kita, kita perlu luah. Ada kala kekuatan menyimpan dan mengawal perkataan
menyebabkan hubungan bertambah indah. Wallahu a'lam. Saya nak tambah sikit ringkas. Yeah. Words nowadays is not only from mouth, but also from social media. Jadi Ini yang berhati-hati. ini yang perlu hati-hati. Orang kata bukan sahaja jaga lisan tetapi jaga penulisan. Lisan min lidah dan tulisan. Okey, baik. Cik Razif, ini sebelum kita menutup perbincangan, memang cukup cantik hari ini. Walaupun ringkas, padat, banyak pernyataan kita dapat. Yang paling utamalah, mungkin sedikit menyambung daripada apa yang kita bincangkan tadi. Zaman sekarang bukan saja untuk diri kita yang dewasa ni, bagaimana kita yang dewasa ni memerlukan penghayatan yang lebih, tetapi generasi-generasi muda kita ni, macam mana kita nak bantu mereka untuk terus mengenali dan mencontohi serta mengamal apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Saya kira Sayyidina Ali pernah berkata, dia kata didiklah anak kamu ni berdasarkan generasi ikut zaman. ikut zaman dia. Jadi kita kena tahu apa yang mereka suka hari ini. So kita tidak boleh menggunakan kaedah yang sama sebagaimana kita dahulu. Betul. Bagaimana ayah kita, datuk kita mendidik kita. Jadi untuk generasi-generasi yang baru, kita harus menggunakan approach yang mereka suka. Of course, media sosial seperti yang kita tahu sangat menjadi rujukan generasi hari ini. Konten-konten yang dirujuk, perkara-perkara yang FYP-nya, yang viralnya dijadikan sebagai satu benchmark kepada apa yang mereka suka. Inilah cabaran kita dan kita harus memanfaatkan teknologi yang ada ini. Kita tidak harus rasa teknologi ini satu ancaman. Tapi teknologi ini juga sepatutnya kita lihat dari sudut positif, ialah satu platform yang untuk kita memudahkan lagi. Kita menyampaikan rasa cinta, kasih sayang untuk mereka ini mengenali Rasulullah SAW dan sebagainya. Dan kita harus lebih kreatif bagi kita generasi yang lebih dewasa untuk kita memupuk semangat rasa cinta dan kasih sayang generasi muda kepada Rasulullah SAW itu. Dan tentunya bagi dia tidak hanya walaupun itu tidak harus hanya bergantung kepada media sosial, tapi sebenarnya kita sendiri sebagai ibu bapa, sebagai contoh, abang, sebagai ayah dan sebagainya, mencontohi sifat-sifat Rasulullah tadi yang sebagaimana Ustaz ceritakan. Jadi kita sendiri bila kita buat satu perkara yang baik, kita tunjukkan satu akhlak yang baik, dan kita katakan ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan itu generasi akan datang, generasi yang lebih muda ini akan melihat, ya, apa yang Rasulullah ajarkan kepada ayahku, pada datuk aku, pada abangku ni memberi impak kepada aku, sebab abang aku, ayah aku buat, kan? Ayah aku buat, abang aku buat, mak aku buat. Jadi so aku pun kena melakukan perkara yang sama supaya kebaikan itu akan berlanjutan kepada generasi-generasi seterusnya, kepada anak dan cucu dan sebagainya. Jadi kita harus zahirkan. Maksud kita harus zahirkan apa sifat-sifat Rasulullah, kebaikan-kebaikannya, akhlak-akhlaknya, supaya ianya dapat dilihat dengan mata mereka sendiri. Tidak hanya berada pada teks, tidak ada berada pada gambar, poster dan sebagainya, tapi mereka dapat lihat dalam kehidupan mereka sendiri, dalam keluarga mereka sendiri. Apa yang Rasulullah ajarkan dipraktiskan dalam keluarga, dan yang mendapat manfaat adalah anak-anak. Dia turun-temurun kan. Jadi daripada institusi kekeluargaan itu sendiri, kita bukan sahaja cakap, tapi kita juga beramal dan buat dengan apa yang kita ajar kepada anak-anak kita. Betul. Okey, baik, Ustaz Hanafi, di hujung perbincangan kita ni kan, mungkin Ustaz boleh rangkumkan dan mungkin ada kata-kata akhir yang ingin disampaikan kepada penonton wanita hari ini dalam kita mengimarahkan rasa cinta dan rasa kasih terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh teladan yang baik. Ikut je Nabi, insya-Allah selamat di dunia dan di akhirat. Itu cara dia. Yang pertama, macam mana kita nak kenal Nabi? Tak kenal maka tak cinta. Belajarlah sirah. Carilah buku-buku yang bercerita tentang biografi Rasulullah SAW, sifat Rasulullah. Mungkin kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga Rasulullah. Yang keduanya, kita buat formula 4S saja sebab masa pendek. First kali, jangan lupa kita kena banyak bersyukur. Sebab kita jadi umat Rasulullah SAW. Syukur, Alhamdulillah, kita jadi umat Nabi. Nabi Isa berdoa, Nabi Nuh berdoa, Nabi-Nabi sebelum ni berdoa untuk jadi umat Nabi Muhammad. Tapi tak tercapai. Hanya Nabi Isa AS saja yang akan dibangkitkan akhir zaman. So, pertama, kita kena banyak syukur. Sebab kita umat Nabi Muhammad. Nombor dua apa dia? Kita kena jaga solat. Kalau kita jaga solat, Allah jaga kita. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solatlah, baik macam mana pun, kalau tak solat,
dia jadi lain. Berisiko lah, berisiko. Hidup dia kosong. Sebab Nabi sebelum wafat, Nabi kata solat. Ulang 3 kali. Solat. Okay. Sebab solat ni dia akan menyebabkan orang yang jahat jadi baik. Dan nombor 3, sedekah. Sebab khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang banyak beri manfaat pada orang lain. Banyakkan sedekah. Dan Nabi beritahu banyak cerita kelebihan bersedekah. Nabi kata apa? Iaitu tak lain dan tak bukan. Sedekah itu menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Ya Allah, banyakkan sedekah. Dan yang last sekali, yang paling best, selawat. Selawat ni, Allahu Akbar. Walaupun kita dalam keadaan nak menunjuk pada orang, takabur, pegang tasbih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah, tetap diberi pahala. Kalaupun kita dalam keadaan tak ingat, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat lawak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetap diberi pahala. Sebab itulah kelebihan selawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Rasulullah. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah ke atas Rasul dengan selawat yang sempurna. Jangan tinggal 4S. InsyaAllah. Nanti seronoklah saya perbincangan 4S hari ini. tadi syukur, solat, sedekah, selawat. Selawat. Kesimpulan terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hanafiah Malik, kepada Encik Razin Mestika atas perkongsian pada hari ini. Sangat-sangat membuka mata kita, membuka minda kita untuk lebih mengenali dan mencintai Rasulullah SAW. Betul. Dan Ustaz, salah satu lagi kata sunnah Rasulullah ni suka tersenyum. Ah. Senyum dengan satu sedekah. Betul, Ya.